ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang memiliki hari pembalasan. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ke atas mereka, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Maha benar Allah ke atas firman-firman-Nya. Sebelum saya bincangkan tentang apa kandungan motivasi daripada ayat ini tuan-puan, saya ingin mengajak tuan-puan mengenal nama dia tu. Kadang kalau tak kenal tuan-puan, kita tak sayang, orang katakan, ya, kita tak nampak. So oleh itu tuan-puan dikasih saya tunjukkan kepada tuan-puan di sini adalah nama-namanya. Daripada nama itu saja sebenarnya kita sudah nampak kehebatan dia. Macam orang lah tuan-puan dikasih sekalian, Haji tu, contohnya Haji tu dia CEO Petronas. Masa yang sama pun juga adalah board director company ini, dan juga dia adalah pengurusi masjid ini. Masa yang sama dia juga menteri. Dalam masa yang sama dia juga tuan-puan dekat luar negara memegang satu jawatan penting juga. Cuba tengok tuan-puan, banyaknya jawatan dia tadi tu, banyaknya kedudukan yang dia pegang tersebut, apa menunjukkan? Apa dia dalam tu? Hebat lah kan? Hebat, dan jelas dia adalah yang berguna. Sehingga peringkat kampung pun, orang AJK mesti nak minta dia juga jadi AJK pengurusi, ya. Sampailah ke peringkat antarabangsa apa dia, orang minta dia nak jadi ketua pengurusi. Menunjukkan apa tu? Menunjukkan betapa dia itu dicari oleh orang. Sudah Al-Fatihah ini pun ada 34 kedudukan yang dia pegang. Ada lobanya, semua dia nak pegang dalam mana. Tapi memang semua tu dia mampu buat. Bukan macam kita tuan-puan, minta nak jadi pengurusi tuan-puan, jadi pengurusi pasal tak buat-buat, senyap je, hilang entah ke mana tuan-puan. Program tak ada tuan-puan, lepas tu tuan-puan, muka pun tak ada nampak, so tak ada. So Al-Fatihah tuan-puan dikasih sekalian, ada 34 nama. Daripada 34 tersebut kita nampak betapa hebatnya Al-Fatihah tersebut. Okey, apa dia tuan-puan? Yang pertama saya rasa tuan-puan, kita nama dia yang terkenal adalah Fatihah Al-Kitab. Saya bagi nama anak saya tuan-puan Sarah Fatihah. Sebenarnya tuan-puan, saya terinspirasi daripada surah Al-Fatihah ni. Itu maka saya bagi Sarah Fatihah, kerana saya tahu nilai dia tu macam mana. Ya Allah, begitu dahsyatnya kandungan yang ada dalam Al-Fatihah ini. Alangkah ruginya orang Islam jika dia ada Al-Fatihah ini dan dia tidak tahu dan faham apa yang ada di dalamnya, Dan sebenarnya setiap kali kita nak dalami lagi tuan-puan, kaji lagi tuan-puan, ada lagi ruang-ruang yang kita boleh dapatkan daripada rahsia-rahsia Al-Fatihah tersebut. Sehingga ulama mengenal atau mengatakan bahawa Al-Fatihah ini samudra. Samudra atau ocean, itu samudra, lautan luas. Kebetulan saya mengkaji satu kitab tuan-puan, Bahrul Madid fi Tafsiril Quranil Majid, nama dia Bahrul Madid,
Bahru artinya lautan, madid yang dalam. Ya. Fi tafsir al-Quran al-Majid, dalam mentafsirkan Al-Quran yang mulia. So tuan-tuan, tafsir tersebut tuan-tuan dikarang oleh Syekh Ibnu Ajibah nama dia. Itu tafsir atau tesis PhD saya tuan-tuan. Saya dah selesai buat, tinggal lagi apa nama dia viva dengan itu lagi tuan-tuan. Doakan tahun ni saya selesai tuan-tuan. Tahun depan dah kumpul dah habis selesai. Lepas tu tak adalah tuan-tuan nak buat. Kalau ada tanggungjawab ni tuan-tuan senanglah sikit tuan-tuan. Tapi tak juga minat nak sambung lagi tuan-tuan. Rasa tuan-tuan belajar ni aku lagi banyak tak tahu mana. So kitab tersebut tuan-tuan yang kasih sekalian ditulis oleh Syekh Ibnu Ajibah. Syekh Ibnu Ajibah ni tuan-tuan, ketika mentafsirkan Fatihah ini ada 4 version dia ada. 4 version. 4 kitab yang ditulis menjelaskan Fatihah ini saja cuma. Pertama kitab nama Fatihah tuan-tuan, Al-Wajiz fil Fatihah, yang ringkas. Ditafsirkan Fatihah itu secara ringkas. Kemudian yang kedua tuan-tuan, Al-Mutawassit, Al-Wasit fil Fatihah, yang sederhana, yang tengah-tengah. Kemudian tuan-tuan, Al-Fatihah Kabirah, yang besar, Fatihah besar. Dan satu lagi tuan-tuan, Al-Fatihah yang ada dalam kitab tafsir Bahrul Madid itu, yang saya kaji itu. So dia ketika mentafsirkan Fatihah ini saja tuan-tuan, dia dah 4 version dah. Nak jelaskan Fatihah itu dia. Nak mana dia kata? Sebenarnya kalau saya nak tafsirkan lagi sebenarnya boleh panjang. Last saya tak habis tafsirkan Quran ni, dia kata. Maka dia cukupkan dengan apa? 4 tu saja, disambung terus sampai habis tafsiran dia. So ini ulama dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dikasihi sekalian, dalamnya Fatihah itu saja sangat dalam. Maka saya pun bincang nanti tuan-tuan setakat yang mungkin boleh bermanfaat untuk kehidupan harian kita je. Jadi Fatihah tuan-tuan, dia pembuka segala kebaikan. Dan doa tuan-tuan perlu dibuka dengan Fatihah ini. Ibadah kita perlu dibuka dengan Fatihah ini. Apalagi tuan-tuan, nak baca Quran, tuan-tuan kena buka dengan Fatihah ini. Apalagi tuan-tuan, dia kenapa dia? Ada Al-Fatihah ini selalu. Dia bila-bila ada. Nak rasmi masjid, orang baca Fatihah tuan-tuan. Nak rasmi restoran pun, orang baca Fatihah tuan-tuan. Dan saya pernah rasmi tuan-tuan majlis pekerja tuan-tuan. Saya ingat majlis pekerja tu tuan-tuan adalah doa, diminta doa selamat. Memang doa selamat lah tuan-tuan. Lepas tu selamat berjoget. Saya tak tahu isi dia. Last saya baca doa, ada Fatihah pula depan dia tu. Adalah. Masa tu saya tak tahu tuan-tuan. Memang tak boleh tak baca doa untuk kita ada program ustaz ni. Oh iya ke? Benar-benar insyaAllah. Lepas tu lah saya masa kosong ni, tak apa, boleh insyaAllah. So saya pergilah tuan-tuan. Pergi malam tuan-tuan. Maghrib kan? Maghrib lepas isyak tuan-tuan kita baca doa. Lepas baca doa tuan-tuan, mula start dah tuan-tuan. La ilaha illallah, saya cakap, saya keluar. Nak balik tuan-tuan, saya dibawa orang. Masa saya pakai motor kacai lagi tuan-tuan. Saya ikut orang lah. Dia ambil tuan-tuan, last duduk juga lah sekejap. Lepas tu taklah katlah, saya cakap pergi keluar. Duduk keluar. Betul aja buat kat hotel tuan-tuan, saya duduklah kat ini apa namanya tu, lobby dia tu. Tapi pengalaman lah. Lepas tu haram saya tak pergi dah. Tak pergi. Lepas tu saya memang cut langsung connection dengan orang tu. Dia ajak saya, sama lah cari lawan lain yang boleh baca kan. Masalahnya yang itu pun kena baca doa tu. Apa nak start dari Fatihah juga tu.
Itu hebat dia tuan Fatihah tu. Semua tempat ada dia. Baik. So tuan-tuan dikasih sekalian, jadi itu nama dia Fatihah tadi tu. Nama dia Fatihah. Baik. Maka kitab-kitab dalam Al-Quran pun, kitab-kitab dalam bahasa Arab pun tuan-tuan dia akan sertakan Fatihah depan dia. Untuk bagi apa nama dia tu, bagi nilai kepada kitab dia tu. Bagi nilai. Dia terasa dengan ada Fatihah depan dia tersebut, maka nilai dia tu jadi lebih besar. Itu Fatihah tersebut. Baik, tuan-tuan dikasihi sekalian, dinamakan juga dengan Ummul Kitab, ibu. Orang kata ibu, kalau boleh kata ibu segala kitab. Maknanya tuan-tuan, kalau kita ada macam-macam kitab, tuan-tuan, ini ibu dia. Ibu maknanya adalah asal. Ibu adalah maknanya adalah dia, dari dia adalah lahir yang lain-lain tu. Lahir anak-anak dia, lahir kitab-kitab yang lain tersebut. Jadi dari dia ni. So seperti itu juga tuan-tuan, surah-surah yang ada di dalam Al-Quran itu lahir daripada Fatihah ini. Al-Baqarah lahir daripada mana? Al-Fatihah. Ali Imran lahir daripada mana? Al-Fatihah ini. Sampailah surah An-Nas tersebut, itu anak kepada Al-Fatihah ini. Sambungan pada dia, lanjutan daripada Fatihah ini. So, kenalah pegang ibu ni, kena jaga ibu dia ni, kena hormat jugalah ibu ini, sebab dia sumber semuanya, asal semuanya balik pada dia. Ini Ummul Kitab, tuan-tuan sekalian. Apa lagi tuan-tuan? Iaitu di antaranya adalah Ummul Quran. Ummul Quran. Kalau kitab tadi tuan-tuan secara keseluruhannya, Quran adalah Quran secara khasnya lah. Ummul Quran. Itu dimaksudkan apa dia tuan-tuan? Dia adalah ringkasan daripada isi Quran tu. Kalau kita menguasai isi Al-Fatihah ini, maka sebenarnya kita menguasai isi yang ada di dalam Al-Quran itu secara general. Apa itu? Secara general. So surah-surah yang lain itu apa guna dia? Untuk detailkan, untuk perincikan kandungan yang ada dalam Fatihah ini. Itu. So nak general isi kandung Quran ada kat mana? Ada kat Fatihah tersebut. Tapi detail dia engkau pergilah pada surah-surah yang lain. Ini. So ini kena tahu. Baik, tuan-tuan dikasih sekolah. Bahkan tuan-tuan dikasih sekalian, Al-Quran ini atau Al-Fatihah ini dianggap Al-Quran Al-Azim, nama dia. Al-Quran Al-Azim, tuan-tuan. Bacaan yang agung. Sebab dahsyatnya, agungnya, hebatnya isi kandungan yang ada di dalamnya itu. Kemudian tuan-tuan dikasih sekalian, apa lagi yang kelima tuan-tuan? Yang kelima adalah iaitu As-Sab'ul Mathani. Saya sebut Mathaniya. As-Sab'ul Mathaniya. Yes. Iaitu 7 ayat yang berulang-ulang. Apa maksud berulang? Yang selalu kita akan ulang. Dalam bila? Dalam solat kita. Memang 7 tersebut selalu kita ulang. Selalu kita ulang. Konsep mengulang ini tuan-tuan adalah konsep yang bersifat tuan-tuan pemantapan. Bagi dia tu melekat dalam minda kita. Bagi dia tu tuan-tuan terpasak kuat dalam hati kita. Tapi sayang tuan-tuan, dia tak tahu makna dia. Nilai apa yang dia pasakkan dalam hati dia tadi tu, nilai apa yang dia tanamkan dalam fikiran tadi tu. Itu masalah dia. Dia ulang-ulang tuan-tuan, dia tak tahu apa yang dia ulang tu. Kan sayang. So motivasi kita daripada Al-Fatihah ni, dan kita disuruh ulang-ulang dia selalu tuan-tuan. Tapi sayang kita tak tahu apa yang kita ulang tu.
Inilah kita risau tuan-puan, apa yang seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran tuan-puan, dalam surah Al-Jumu'ah, perumpamaan orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka seperti perumpamaan keldai yang membawa di atasnya kitab-kitab. Dan itu adalah seburuk-buruk perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kata Allah dalam Quran ni, perumpamaan, sekali lagi pada perumpamaan orang yang diberikan kitab tersebut seperti orang yang seperti keldai yang membawa kitab-kitab. Tuan-puan letaklah emas di atas keldai tersebut. Adakah dia akan ambil tu? Dia akan gerak juga. Bawa je lah. Bagilah kat dia tuan-puan, putri cantik duduk atas dia. Maka dia pun tak kisah. Bawa juga lah. So tuan-puan dan kasih sekalian, saya takut tuan-puan, kita orang Islam sampai dah kepada tahap ini. Saya takut tuan-puan, ya Allah, kalau boleh kurang ya Allah, aku ni jauhkanlah daripada ya Allah. Dan juga adalah orang-orang yang saya kenal ya Allah, jemaah-jemaah. So memang fokus saya tuan-puan, sekarang ini tuan-puan, saya membuat satu akademi untuk kat sini sebenarnya. Saya sebab banyakkan kerja-kerja saya sebelum ni tuan-puan, saya buat dekat kampung saya. Dan saya terasa tuan-puan dan kasih sekalian, takkanlah kat sana saja, saya pun duduk hidup kat sini. Mestilah ada amal jariah saya kat sini. Ya. Paling kurang ya Allah, kalau ditanya nanti, ya, Allah tak soal saya. Sebab Allah tak tanya nanti kamu orang mana. Adakah malaikat nanti dah kau kubur tuan-puan, kamu orang KL ke orang Selam, orang Johor dia kata. Orang Padang dia kata. Dia tak tanya tu. Apa dia tanya? Apa kamu dah buat? Tak maaf tuan-puan, nanti tak IC tak laku ya. IC tak laku, pasport tak laku. Yang ada tanya pada waktu apa kamu dah buat dengan masa dan tempat yang aku dah bagi pada kamu dulu. Ada setengah orang tuan-puan saya kat sini belajar je. Lepas tu kalau dah pergi belajar, nanti barulah saya balik kampung. Kat kampung barulah saya buat kerja. Itu kalau umur panjang lah kan, balik kampung. Kalau umur tak banyak je lah, kan rugi ilmu yang dah dituntut tu, kemudian kita tak ajarkan ataupun kita tak amalkan. Maka itu tuan-puan yang saya rasa tuan-puan, kerana saya nampak lompong yang besar sekarang, lubang yang besar di tengah masyarakat luas tuan-puan, yang mana mereka ada Al-Quran, mereka ada Alkitab dan mereka tak faham. Mereka tak dapat mengambil langsung daripada Al-Quran tersebut manfaatnya. Sayang sekali tuan-puan. Jadi oleh itu tuan-puan, program saya tersebut memang bertujuan membantu orang dah pandai baca Quran dan nak faham Quran. Dan itu di antaranya kelas-kelas yang kita ada kat sini tuan-puan, iaitu kelas yang namakan harfiah ke ataupun bahasa Arab Quran tuan-puan. So akademi saya itu khusus bantu tu sebenarnya. Ya. Gunanya apa tuan-puan? Supaya apa yang kita ulang-ulang hari-hari ni, apa yang kita baca hari-hari ini tuan-puan, kita tak tak ditanya nanti kenapa kamu tak faham. Kita boleh lepas. Ya. So paling kurangnya lah Fatihah ni tuan-puan. Itu makanya saya mengajak tuan-puan untuk belajar ayat-ayat motivasi yang saya maksudkan ni. Mudah-mudahan nanti tuan-puan lalu dia tuan-puan dapat serap sikit. Sebab kadang-kadang kalau belajar banyak sangat tuan-puan, tak ada tumpuan-tumpuan seperti itu, dia akan jadi macam sama je semua. Ustaz ajar semua macam penting je, dia kata. Ada juga tu.
Kalau Ustaz tafsirkan Ustaz, saya nampak semua macam penting ya Ustaz. Macam mana ni Ustaz? Yelah, Al-Quran tu semuanya penting, semuanya bagus-bagus tuan-tuan. Tapi ada ayat-ayat tertentu yang boleh ini kita, apa namanya tu, trigger kita. Trigger, tahu trigger? Bahasa kita apa tu? Cuit kita. Bagi apa tu? Bahasa kita? Dorong kita lah, dorong kita. Ya? So ada ayat-ayat tertentu tuan-tuan kena bagi kita cuit, dia kejut kita sikit. Oh, terhambung tuan-tuan. Sedar dah dari lamunan tu. Sedari daripada lamunan. Ya. So kita nak ayat-ayat seperti itu tuan-tuan. Ya, terutama bagi tuan-tuan yang mungkin tak boleh hafal seluruh Quran kan, ataupun tak tahu makna secara keseluruhan, paling kurang sampai pada ayat-ayat itu cukuplah. Ya. So oleh itu Sab'ul Matani. Saya cerita nanti aja. Kemudian tuan-tuan Al-Wafiyah. Saya sebut tuan-tuan Al-Wafiyah. Al-Wafiyah. Al-Wafiyah maknanya yang mencakup atau yang cukup dengannya. Wafi, wafa, itu cukup, sempurna. So dengan dia dah sempurna sebenarnya. Ya, yang mencakup isi Al-Quran, meliputi keterangan-keterangan dalam Quran, semua berkaitan dengan apa yang diperlukan oleh manusia atau apa ada dah dalam Quran ni, dalam Al-Fatihah ni, apa yang diperlukan. Ya, so itu kita katakan dia kesimpulan tadi itu. Ya, so Al-Wafiyah, apa nama dia tuan-tuan? Al-Wafiyah. Cukup, cukup sebab dia mencakup semua dia dah. Dia masuk dah semua dah. Tu Al-Wafiyah. Yang ketujuh tuan-tuan dikasih sekalian, nama dia Al-Waqiyah. Apa dia? Al-Waqiyah. Sekali lagi, Al-Waqiyah. Iaitu benteng ataupun penjaga. Ya, pemelihara. Maka kalau tuan-tuan tahu ada ayat-ayat yang digunakan untuk melindungi diri, melindungi keluarga kita, melindungi rumah kita, maka bacaan yang tak boleh kita abaikan adalah bacaan Al-Fatihah ini. Bahkan bagi setengah-setengah alim ulama, dengan Al-Fatihah ini cukup dah bagi dia, ya, melindungi diri dia. Kita kadang-kadang tuan-puan dah habis separuh dah baca Quran tuan-puan, tapi hantu raya tu masih ada lagi. Ustaz, tak pergi-pergi juga dia Ustaz. Datanglah orang alim yang betul-betul beramal dengan ilmu dia tuan-puan. Dia datang tuan-puan, baca Fatihah cuba. Semua dah cabut lagi. Semua dah selesai. Sebab apa? Dia memang berbeza bergantung pada orang yang beramal dengannya. Ya, so nanti. So Al-Waqiyah. Apa yang ketujuh? Al-Waqiyah. Iaitu apa makna dia? Benteng ataupun pelindung. Yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, nama siapa yang membaca Al-Fatihah dan ayat kursi di rumahnya, tidak akan menimpa kepadanya penyakit ain. Tahu penyakit ain? Penyakit ain ni penyakit mata. Mata orang-orang dengki, mata orang-orang yang orang tak suka kat kita. Dulu orang Arab cara dia tuan-puan, nak kenakan orang tuan-puan, mereka main ain ini. Apa cara dia? Dia akan berpuasa 3 hari tanpa makan, tanpa minum langsung. Berpuasa. Dan niat puasa dia tadi tu nak kenakan orang dengan ain ini. So oleh itu tuan-tuan dikasihkan, selepas habis hari berpuasa dia tu, dia akan jumpa orang tersebut, dia akan puji orang tu melambung-lambung habis. Dia puji bukan main. Tapi pujian tersebut tuan-tuan, itulah yang nama dia ain tadi. Orang ni syok tuan-tuan lepas tu, tapi balik rumah sakit. Rumah demam-demam. Balik rumah tuan-tuan dikasih sekalian, dah tak boleh jalan lagi dah. Tadi bukan main melambung dia. Ini ain nama dia. Apa tu? Penyakit, bukan penyakit. Apa nama itu? Ain nama dia. So, hati-hati tu. Maka Rasulullah tuan-tuan kalau ingatkan orang-orang supaya jangan memuji banyak-banyak. Muji tanpa ada ini sangat. Ada yang mulut masin tu kan? Mulut masin tahu maksud dia?
Bukan ada garam tak perlu dia kan. So mulut masin maksudnya kalau dia cakap dia tuan-tuan jadi. Memang ada macam tu. Orang macam tu, orang yang ada unsur ain pada diri dia. Ada orang macam tu. Kalau tuan-tuan ya, sebaiknya benda ni tuan-tuan jangan amalkan. Kalau tuan-tuan ada unsur-unsur ni, tuan-tuan jaga diri. Jaga diri, jangan sampai menyebutkan kata-kata yang boleh menyakiti orang lain. Ada orang tuan-tuan dia jumpa orang tu dia sakit. Tak tahu dia jumpa, dia balik rumah tuan-tuan makan Panadol tapi Panadol pun tak guna. Ya. Biasanya sakit kepala macam biasa je. Tapi apa dia? Jumpa orang ni dia sakit tuan-tuan. Lepas tu lama baru lepas tu sihat. Ya. Jadi ni. So tuan-puan dikasih di antara amalan yang boleh tuan-puan amalkan supaya tuan-puan tidak mudah terkena oleh ain ini adalah rajin-rajin amalkan Fatihah. Ya. Dia ain daripada jin ataupun manusia tuan-puan. Allah lindungi. So Al-Fatihah namanya Al-Waqiyah. Apa nama dia sekali lagi? Al-Waqiyah tadi apa makna dia? Mencukupi sebenarnya. Mencakup dan mencukupi. Cukup dengan dia. Kafi. Dan yang ke-8 tuan-puan nama dia Al-Kanzu. Saya sebut artinya perbendaharaan atau tempat yang penuh dengan barang-barang berharga. Kanzu. Ya, itu tempat yang banyak barang berharga. So dalam Al-Fatihah ini terkandung banyak perkara yang berharga tuan-tuan. Rasulullah pernah bersabda, Allah berkata bahawa Al-Fatihah adalah suatu perbendaharaan dari perbendaharaan arasku, kata Allah. Ya, itu perbendaharaan daripada arash. Tuan-tuan dikasihi sekalian, ada ayat-ayat tertentu yang Allah turunkan khas terus daripada arash. Tuan-tuan pernah dengar ke? Ya. Di antaranya Al-Fatihah dan satu lagi ayat kursi. Dan satu lagi tuan-puan 4 ayat di akhir surah Al-Baqarah. Ya. Sebab berdasarkan hadis daripada Nabi SAW bahawasanya